ayat 164 Al-Baqarah, iaitu perbahasan untuk memecahkan ayat 13 Hamim Al-Mu'min. Dan sebelum saya membahaskan perkara yang kedua yang disebut oleh Allah, maka terlebih dahulu saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh yang hadir pada pagi ini. Baik, yang kedua Allah Ta'ala sebut waqtilafil laili wan nahar. Sila rojok 164 Al-Baqarah. Allah sebut yang kedua waqtilafil laili wan nahar, dan silih berganti malam dan siang. Muslimin dan muslimat, pertama marilah kita faham secara mudah bahawa tidak ada perkara di dalam dunia ini yang berlaku secara automatik. Tak ada. Walaupun bunyi dia tu auto. Kita bawa kenderaan auto, tidak manual. Apakah bila kita start aja kereta, kita pun hembus kiri kanan, kereta pun berjalan sebab auto? Tak. Kan, kita kena tolak gearing system dia, tolak gear dia, pergi ke D, baru dia berjalan. Dan dia akan tukar gearing, dia punya shifting of gearing. 1, 2, 3. Mana ada autonya? Walaupun namanya kereta auto, maknanya tak payahlah tangan tu letih nak tolak clutch dan sebagainya, kaki letih dan sebagainya. Tetap kita kena tolak gearing itu ke D, baru boleh dia berjalan. Kita bawa kereta keluar, dekat dashboard kita keluar lambang petrol pump tu, lambang minyak, makna minyak dah tinggal sikit. Auto ke dia keluar? Dah, dia ada sensor dia. Kan, dia ada sensor dia. Bila sampai tahap level fluid itu, pelampung itu, level dia dah ke bawah, dia hantar signal pada ECU pun keluar dekat dashboard, keluar gambar petrol tu, keluar gambar tangki tu, menandakan minyak kita nak habis, cepat-cepatlah pergi isi minyak. Mana ada autonya? Dia ada sensor dia. Mudah fikir begitu. Mana boleh siang dan malam berlaku begitu aja? Mustahil. Mesti ada yang menjadikan malam dan siang itu, itulah Allah, Zat yang Maha Zat, Allah Subhanahu wa ta'ala. Simple. Baik, saya nak baca beberapa ayat tentang malam dan siang. Kita nak tengok rahmat Allah, kasih Allah pada malam dan siang. Pertama, saya nak baca surah Al-Furqan ayat 62. Allah Ta'ala menyebut, wa huwallazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfah liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Itu yang pertama. Allah kata, dan dialah Allah. Ayat 62 surah Al-Furqan, juzuk 19, surah yang ke-25.
Allah Ta'ala sebut pada ayat 62. Allah kata, dan dialah Allah ja'alal laila wan nahar, yang telah menjadikan malam dan siang itu. Lalu Allah Ta'ala sebut, untuk apa? Untuk apa Allah menjadikan malam dan siang? Allah sebut yang pertama, liman arada an yadzakkar. Bagi sesiapa, liman, arad, iradah, berkehendak. Bagi sesiapa yang mahu an yadzakkar, mengambil tazkirah, mendapat pengajaran, dia boleh berfikir. Malam dan siang adalah menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana-mana bumi yang berputar di atas paksi, bumi berputar di atas paksinya, dan mana-mana bahagian bumi yang kena sinar matahari, siang. Mana-mana bahagian bumi yang tak kena sinar matahari, malam. Basic kita belajar sains. Liman arada an yadzakkar, untuk dia dapat berfikir, mengambil tazkirah, peringatan betapa agungnya Allah, maha haibatnya Allah. Satu, yang menggerakkan bumi, yang meletakkan matahari, wasyamsu tajri limustaqarril laha, yang menggerakkan matahari atas paksi pada paksi dia, dan kemudian bumi berputar, siang malam kita rasai. Yang kedua, kata Allah, ayat yang sama, 62 Al-Furqan, kata Allah, au arada syukura, atau dia mahu bersyukur kepada Allah. Bila ada malam, bila ada siang, di sanalah terbit kesyukuran manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siang, dia boleh mencari rezeki. Malam, dia boleh berehat. Itu basic. Kejap lagi saya perincikan. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita yang duduk ni, kita nak tengok satu lagi. Ya Allah, ya Tuhan, kita tak boleh bayang Allah yang wahid, Allah yang maha esa, Allah yang maha gagah, Allah yang maha perkasa. Kita tak mampu, ya Allah, ya Tuhan. Allah, gagahnya Allah. Saya nak sebut poin apa? Begini. Kita duduk di garisan 0 darjah, equator, khatul istiwa, kan? Basic geografi. Kita orang Malaysia ni, biasalah panas sepanjang tahun, diselangi dengan hujan. Kita punya garisan 0 darjah, equator, khatulistiwa. Maknanya kita punya siang malam tak banyak beza. Adalah maghrib kadang-kadang dia cepat sikit, lazat dah 7 suku, 7, 11, 12 begitu. 7, 17 kalau di Kedah ni. Kemudian adalah dia lajak sikit 7.35, 7.38 kalau Ramadan dia lajak sikit. Within that range, 7.38, 7.40, ataupun dia paling lewat mungkin 7.2 minit, pernah 7.2 minit, 7.5 minit dah maghrib. Takat tu je lah. Kita equator. Tapi muslimin dan muslimat, Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha gagah ini, zat yang
Tak tahu kita nak sebut betapa agung, betapa haibatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud saya begini. Kalaulah kita berada di kawasan hemisfer North Hemisphere ataupun South Hemisphere, hemisfer utara, hemisfer selatan. Kalau kita berada di sana, definitely, sudah tentulah biiznillah, kita akan merasa apa yang kita panggil sebagai 4 musim. Kan? Kita rasa 4 musim, garisan sartan, garisan jadi dan sebagainya. Utara hemisfer dan selatan, hemisfer selatan, hemisfer utara. Kita akan rasa perbezaan pada siang dan malam. Saya nak ajak tuan-tuan muslimin dan muslimat, betapa Allah itu wahid, Allah itu esa, Allah itu satu, Allah itu tidak berbilang-bilang, tiada 2, tiada 3. Dialah zat yang maha gagah, yang mengatur alam ini. North Hemisphere dan South Hemisphere ada 4 musim. North Hemisphere biasalah Eropah dan ke atas. South Hemisphere Australia, New Zealand di bawah. Ada 4 musim. Kita ada musim panas, summer. Selepas musim panas kita pergi ke autumn. Autumn, musim gugur. Dah mula sejuk sikit. Selepas autumn kita akan rasa winter, musim sejuk. Dan selepas winter kita akan masuk spring, musim bunga. And then balik kepada musim panas. 4 musim, 4 season. Kita tak rasa. Kita equator, khatulistiwa. Kita panas sepanjang tahun, hujan, begitulah. Tetapi di sana Allah Ta'ala buat 4 musim juga di bawah. Di selatan hemisfer, di Australia, di New Zealand, mereka juga 4 musim. Cuma bezanya, kalau di hemisfer utara, bulan 6, mereka musim panas. Mereka musim panas. Di London, di Eropah, bulan 6, mereka summer. Manakala di selatan hemisfer, di Australia, di New Zealand, bulan 6, mereka musim sejuk, winter. And vice versa, terbalik. Bila bulan 12, Australia, New Zealand akan musim panas. Makanya hemisfer utara akan merasai winter, musim sejuk pada bulan 12. Itu saja beza je. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, kalau kita berada di sana, kita akan melihat keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala pada siang dan malam. Allah tak terfikir kita. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, kenyataan yang kita tak boleh tolak ialah sama ada hemisfer utara atau hemisfer selatan, kalau musim panas, siang dia panjang. Tak kira north or south, siang dia mesti panjang. Kalau musim sejuk, tak kira utara atau selatan, siang dia pendek. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, cuba fikir sekejap. Betapa agungnya Allah. Matahari yang sama. Matahari yang sama. Bumi yang sama. Tetapi lihatlah keagungan, kekuasaan, gagahnya, haibatnya Allah yang tak mampu kita sebut dengan perkataan mulut kita. Katalah kita di Malaysia sekarang. Sekarang ni bulan 9. Bulan 9 maknanya di Australia, bulan 6 mereka winter. 7, 6, 7, 8. Mereka nak masuk spring bulan 9. Mereka nak masuk musim bunga. Bayangkan, kita berada di equator.
Begitu aja siang malam biasa. Tapi sekarang, di Australia saya ambil contoh. Sekarang tengah spring, musim bunga. Mereka mengalami siang yang pendek. Cuba bayang, matahari yang sama. Siang yang pendek. Mereka tengah spring, so mereka nak masuk summer, siang tu agak pendek sikit. Bila summer baru siang tu panjang. Cuba fikir sekejap. Matahari yang sama, bumi yang sama, tapi suasana berbeza. Apa kita nak sebut? Gagahnya Allah, maha haibatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah, saya masih ingat bercakap sedikit atas pengalaman. Saya belajar dulu buat engineering di hemisfer selatan. Bila saya sampai itu bulan Januari 84. Itu saya punya first year lah, tahun 1 saya. Bila sampai Januari tahun 1984, waktu itu musim panas. Saya sampai itu, saya sama batch, musim panas punya intake. Bila sampai itu musim panas, saya sampai di tempat mengaji itu, lebih kurang 9 suku malam. 9 suku malam, jam 9 suku, masih lagi Mak Saleh duk main bola lagi di padang. Maghrib dia 9.45. Kenapa? Sama, musim panas. Siang dia panjang. Allahu Akbar. Maghrib dia 9.45. Sunrise dia, terbit matahari 4.30, matahari dah jengah dah. 4.30 dah sunrise dah. Subhanallah. Tapi masuk winter, bulan 6 winter, masuk winter, musim sejuk, siang dia pendek. Saya pernah rasa Ramadan musim sejuk di hemisfer selatan, pernah rasa bulan Ramadan kami puasa musim sejuk, 4.30 waktu tu dah maghrib dah, 4.30. Pukul 8 dah lena dah, habis tarawih dah. Dia punya siang pendek, malam dia panjang. Kena sama, siang dia panjang, malam dia pendek. Subhanallah. Subhanallah. Matahari yang seketul, matahari yang sama, bumi yang sama, menunjukkan Allah yang esa, wahid. Yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Bahawa Tuhanmu adalah Allah yang satu. Allahu Akbar. Itu pengalaman dah sedikit. Nak sebutnya malam dan siang. Itu yang kedua. Yang ketiga, muslimin dan muslimat. Ada, saya nak baca 2 ayat. Allah, ya ayat ni, ya Allah, ya Tuhan. Kalau kita renung, menangis kita tuan-tuan, menangis kita. Menangis fikir betapa kasihnya Allah pada kita. Betapa sayangnya Allah pada kita. Ayat mana saya nak baca? Tuan-tuan muslimin muslimat, rojok ayat 71 72 suratul Qasas. Ya Allah, ya Tuhan. 71 72 suratul Qasas. Surah nombor 28 sebelum suratul Ankabut, sesudah suratul Naml. Tuan-tuan muslim-muslimat tengok. Pertama sekali ayat 71. Apa kata Allah? Qul ara'aytum in ja'alallahu alaikumul layla sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bidhiya.
Afala tasma'un. Tuan-tuan, muslimin, muslimat, penonton sekalian, sila tengok ayat 71. Pertama saya nak baca dulu 71 Suratul Qasas. Renunglah ayat ni. Lihatlah belai kasih Allah kepada kita. Lihatlah sayangnya Allah kepada kita. Sifat Ar-Rahman Allah kepada kita. Apa kata Allah? Qul ara'aytum, katakan wahai Muhammad, ara'aytum, boleh tak kamu tengok apa akan jadi, kata Allah. Allah suruh Nabi beritahu kita. Allah suruh Nabi beritahu manusia apa akan jadi. In ja'alallahu alaikum, sekiranya Allah menjadikan untuk kamu al-lail, malam itu, sarmadan ila yaumil qiyamah, malam tu berjalan sampai kiamat. Allah tanya yang pertama, cuba kamu fikir wahai manusia, dan cuba kita bincang sekejap sekarang. Berapa banyak torchlight yang kita kena sediakan? Berapa banyak kilang torchlight, kilang bateri yang kerajaan kena bina? Sebab tak ada cahaya matahari. Sarmadan ila yaumil qiyamah. In ja'alallahu alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah. Apa jadi, kata Allah, kalau aku buat malam tu sampai kiamat? Malam sampai kiamat. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, boleh bayang tak hidup kita? Boleh bayang tak mata kita jadi macam mana? Memandang gelap aja. Adalah cahaya kena torchlight. Waalaikumsalam. Akhuna Syekh Osman min Permata Ampau. Cuba bayang. Allah Ta'ala sebut, in ja'alallahu alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah. Apa pandanganmu, kata Nabi? Apa pemikiranmu? Apa yang kamu boleh buat? In, sekiranya ja'alallah, Allah menjadikan malam itu sarmadan ila yaumil qiyamah, malam tu sampai kiamat. Bayanglah hidup kita macam mana. Bayangkan. Bayangkan hidup kita macam mana. Suratul Qasas. Bayangkan. Lalu Allah tanya, man ilahun, masih lagi ayat yang sama, 71. Man ilahun ghairullahi ya'tikum bidhiya afala tasma'un. Aku nak tanya, kata Allah, kalaulah, kata Allah, aku buat malam tu sampai kiamat, malam sampai kiamat, aku nak tanya, kata Allah, man, siapakah, ilahun, siapakah dia Tuhan yang boleh memberikan cahaya kepada kamu? Allahu Akbar. Muslimin, muslimat, apa Allah tak boleh buat malam tu sampai kiamat? Fa'alul lima yurid. Dia boleh buat apa dia hendak. Dia Allah. Dia tanya kita, man ilahun ghairullahi ya'tikum bidhiya. Siapakah dia Tuhan yang akan mendatangkan, yang boleh mendatangkan cahaya untuk kamu? Kalau Allah buat siap malam sampai kiamat, kita nak kata apa? Tetapi kasih dia, sayang dia dekat kita,
Rahman dia, rahmat dia, belai dia, Al-Wadud, Ar-Ra'uf, Ar-Rahim. Dia suruh matahari terbit. Dia bagi cahaya dekat kita. Dengan cahaya kita boleh bergerak. Dengan matahari kita cari rezeki, nelayan ke laut, ke pejabat, apa semua kita boleh buat aktiviti mencari rezeki di bumi Allah yang luas ini. Tapi Allah tanya, kalau aku buat malam tu sampai kiamat, kamu nak kata apa? Dan aku nak tanya, kata Allah, man ilahun ghairullahi ya'tikum bidhiya. Siapakah dia Tuhan yang boleh mendatangkan cahaya untuk kamu? Siapakah dia Tuhan yang akan menaikkan matahari daripada timur, memberi cahaya kepada kamu setelah kamu merasakan malam hampir 14 jam, 15 jam? Kita jawab, Engkau ya Allah. Engkau wahai Rabbuna. Engkau wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Allahu Akbar, muslimin muslimat. Sayangnya Allah kepada kita. Dan Allah tanya ayat 72, ayat selepas dia. Kata Allah, Qul ara'aytum in ja'alallahu alaykumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bilaili taskunu fihi afala tubsirun. Allah tanya pada ayat 72 tadi. Allah tanya ayat 71. Allah kata, apa jadi kalau aku buat malam sampai kiamat? Siapa dia nak bagi cahaya pada kamu? Allah tanya ayat 72. In ja'alallahu kumun nahar. Apa jadi kalau aku jadikan alaikumun nahar, aku jadikan siang itu sarmadan ila yaumil qiyamah. Aku jadikan siang tu sampai kiamat. Tuan-tuan muslimin muslimat, boleh bayang tak hidup kita siang sampai kiamat? Cuba bayang. Bayang sekejap, muslimin muslimat, hidup kita siang sampai kiamat, tak ada malam. Apa jadi hidup matahari sepanjang masa sampai kiamat? Semak kita. Lalu Allah tanya, man ilahun ghairullahi ya'tikum bilaili taskunu fih. Siapakah yang akan man ilahun, dan Tuhan, siapakah Tuhan melainkan Allah yang akan mendatangkan untukmu malam taskunu fih, yang dengan malam itu kamu boleh beristirahat, yang dengan malam itu kamu boleh tidur, yang dengan malam itu kamu boleh melepaskan penat dan lelah. Allahu Akbar, tuan-tuan muslimin dan muslimat. Dua ayat ni. 71, 72 suratul Qasas. Terserlah rahmat dan kasihnya yang tiada penghujung. Kamu kafir ke, kamu Islam ke, kamu sujud ke, kamu tak sujud ke, semua dapat rahman pemurah Allah. Allah bagi cukup masa maghrib pakat berehat. Cina berehat, India berehat, Melayu berehat. Cukup masa siang semua keluar cari rezeki di bumi Allah ini. Cinanya, Hindunya, Melayunya semua keluar mencari rezeki. Matuk maghrib berehat pula malam. Allah tanya, in ja'alallahu alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah.
Apa jadi kalau aku buat malam sampai kiamat? Man ilahun ghairullah ya'tikum bidhiya. Siapakah selain Allah yang boleh memberikan cahaya untuk kamu? Allah lah yang terbitkan matahari esok pagi kerana sayangnya dia pada kita. Kasihnya dia pada makhluk dia nama manusia. Juga kasihnya dia pada makhluk-makhluk yang lain. Pokok kayu kaya nak tumbuh perlukan cahaya matahari untuk fotosintesis, proses pembikinan makanan. Tak ada cahaya matahari, kita nak makan buah-buahan mana boleh. Kasihnya Allah. Allah. Betul Syekh Osman. Kita naik kereta gelap sikit, terus otak kita, nanti saya ulas kejap lagi. Muslimin muslimat, Allah Ta'ala tanya, ayat 72, Allah kata, siapakah pula yang akan beri kamu billaili taskunu fih? Kalau aku buat siang sarmadan ila yaumil qiyamah, aku buat siang sampai kiamat. Siapakah yang Tuhan manakah kecuali Allah yang akan memberikan kamu malam yang dengannya kamu boleh beristirahat. Ini yang ketiga. Dan yang keempat, bila kita tengok waqtilafil laili wan nahar, bila kita tengok siang dan malam silih berganti. Tah berapa tahun dah kita hidup ni, kita tahulah. Itulah lamanya. Sepanjang itulah kita tengok siang dan malam. Allahu Akbar. Maka kita mesti faham, Allah Ta'ala dia jadikan benda ni bukan saja-saja, bukan sekadar kita pandang dengan naked eye, mata kasar kita, tapi kita mesti pandang dengan mata hati kita. Apa maksud saya? Maksud saya ialah apabila Allah gilirkan waqtilafil laili wan nahar, siang malam, siang malam, siang malam. Saya sebut tadi kita di ekuator normal. Tapi kalau kita berada di luar negara, kita boleh rasa 4 season. Maka kita boleh rasa kalau musim sejuk siangnya pendek, kalau musim panas siangnya panjang, malamnya pula pendek, untuk menunjukkan bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi di sebaliknya, simbolik mata hati yang mesti kita baca bila berlaku pertukaran siang dan malam ialah apa dia? Siang mewakili golongan manusia yang berada dalam cahaya hidayah yang terang benderang. Malam mewakili manusia yang berada dalam kegelapan, yang tak ada cahaya, gelap hati dia. Allah, kita perlu cahaya, tuan-tuan. Ketika Imam Ibn Hajar Asqalani di dalam kitabnya Al-Isti'dad Liyaumil Ma'ad, Al-Imam Ibn Hajar Asqalani menulis tentang fadilat solat. Dia menyebut di antara fadilat solat ialah nurul qalb. Solat itu memberi cahaya kepada hati. Kenapa? Sebab hati itu dia nak melihat, dia ada mata dia. Kita ni tuan-tuan muslimin muslimat, kita driving a car, kita bawa kereta kan, kita bawa kereta di mana pun, apabila sampai saja nak masuk maghrib, tengok jam dah dekat 7.20 ke apa, nak dekat maghrib, automatik dah otak kita dia akan hantar signal. Otak kita, mata kita tengok, oh dah gelap,
hantar signal pada otak. Otak akan beritahu, okey, sekarang masanya mata perlukan cahaya. Kan? Mata nak tengok, dia kena cahaya. Kan kita ada pupil, kita ada iris yang mengawal kemasukan cahaya. Saya boleh nampak, saya boleh tengok, kita boleh tengok sebab ada cahaya. Cuba tutup, tak ada cahaya, tak nampak. Saya selalu sebut dalam kuliah. Waalaikumsalam. Saya selalu sebut dalam kuliah. Kalaulah kita duduk di rumah, tiba-tiba berlaku electricity failure, blackout, ke 9 malam lah, tiba-tiba blackout. Otak kita ni, apa yang kita nampak dah, mula-mula sekali, at a glance, terus dalam otak tu dia glance sekali ya, TNB. Tenaga Nasional Berhad. Kita mula nak telefon TNB, kita nak tanya what's happening, apa sudah jadi, kenapa tak ada current, kenapa electricity failure. Kita pun selak lansi tengok luar rumah jiran pun sama, kotlah rumah kita aja sikit mereka tendang ke ada masalah current ke apa, dah satu taman gelap. Kita pun telefon TNB. Kenapa tak telefon Tesco? Kenapa tak telefon restoran ikan siakap 3 rasa? Kenapa tak telefon tempat lain? Kenapa telefon TNB? Sebab kita nak cahaya. Bila ada cahaya, baru boleh kita melihat. Itu prinsip mata. Kita belajar sains kan, basic. Masuk kawal, iris kawal. Allahu Akbar. Mana ada spring tu, dia kawal. Kalau cerah sangat, dia kecil. Kalau gelap, dia buka sikit. Mengawal. Dia panggil aperture. Itu satu sistem yang mengawal kemasukan cahaya. Muslimin, muslimat. Kita pun dial telefon TNB. Kita guna six sense kita raba dinding. Nak cari apa? Nak cari lilin. Kita tak cahaya lu. Cari lilin, cari handphone apa semua. Kita pun call, tanya apa masalah, pokok tumbang, timpa. Dia beritahulah, dia explain. InsyaAllah encik dalam masa 2 jam akan kembali normal balik. Okey lah. Point apa dia? Cahaya penting tak? Penting. Kita bawa kereta, nak masuk maghrib, otak, mata kita dah tak boleh nampak, hantar isyarat dekat otak. Otak pun hantar isyarat, okey mata, kamu kena cahaya. Terus hantar isyarat pada kita punya jari. Jari pun tak, lampu kecil lah kata orang Melayunya, low dim, lampu kecil lah. And then bila kita drive makin gelap, kita pun terus lampu besar. Itu benda normal. Hidup mesti nak cahaya. Tak ada cahaya, habis hidup kita gelap. Kecualilah kereta-kereta yang auto, kereta yang mewah-mewah. Mereka automatik atau saduk gaduh. Hanya pegang steering, jaga brake. All has been controlled by computer. Tu kereta mahal lah. BM-nya, Mercedes-nya, apa semua ni. Kereta-kereta mahal. Kita tak payah gaduh. Hujan, wiper sendiri on. Malam, lampu on sendiri. Don't worry. Kita tak payah usik apa. Switch saja auto. Beres. Itu kereta canggih. Nak sebutnya ialah bila gelap memang kita nak cahaya. Itu normal dalam hidup kita. Mesti kita nak cahaya. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat. Kata Imam Ibn Hajar tadi, bila kita solat, antara faedah solat ialah nurul qalb. Solat itu memberi cahaya kepada hati kita. Hati ni dia ada mata. Sebab tu disebut dengan mata hati. Dipanggil Ainun Bashirah, pandangan mata hati. Hati ni dia nak melihat. Nak melihat kebenaran, nak melihat ulama, nak melihat Al-Quran itu benar. Hati dia kena hidup. Maka bila berlaku siang, kata ulama, itulah simbolik satu kumpulan manusia yang duduk dalam cahaya hidayah petunjuk Allah. Seterang sinar matahari, begitulah terang hatinya.
Sabar dia bila Allah uji dia. Kan? Sabar dia. Selangor dah boleh mula kuliah. Kedah masih belum boleh. Pulau Pinang pun masih belum boleh. Kuliah hanya online Pulau Pinang. Kami di Kedah masih fasa 1. Tak faham, masih ramai yang kata Menteri Kesihatan KJ, antara daerah yang lambat Pendang, Baling, Sik yang lambat vaksinasi. Lambat sangat nak beralih. Selangor dah boleh kuliah. Dah boleh 500 orang kapasiti masjid, solat Jumaat apa semua, alhamdulillah. So bila kena macam ni, hati yang bercahaya walaupun dia terasa sedih sikit, tapi dia sabar. Dia sabar. Dia kata tak apalah, sabar. Nanti sampai masa akan sampai. Tak ada siapa yang nak benda macam ni, tuan-tuan. Allah uji, kita kena sabar. Min qabli an nabra'aha. Allah Ta'ala sebut, aku menentukan semua ni, COVID ke apa ke, aku dah tentukan min qabli an nabra'aha. Sebelum aku mencipta alam ini, dunia ini, aku dah tentukan semuanya. Alhamdulillah, Haji-haji, surah Jumaat saya boleh buka surah Jumaat. Alhamdulillah untuk muslimah. Kami di Kedah masih belum boleh. Sabarlah, buat macam mana sampai masa insya-Allah. Nak sebutnya, hati yang bercahaya, lambang dia seperti siang yang terang benderang. Kita nak duduk macam tu. Hati kita terang, Allah uji kita sabar, Allah bagi nikmat kita syukur walau sekecil nikmat. Maka min ni'matin faminallah. Di antara zikir Nabi Khidir alaihi salam, antaranya Nabi Khidir menyebut kata Nabi, fama kana min ni'matin faminallah. Apa-apa saja nikmat adalah daripada Allah. Itu antara zikir Nabi Khidir. Apa saja min ni'matin, nikmat itu faminallah, datang daripada Allah. Orang yang hati dia cerah, secerah malam yang terang, siang yang terang benderang, hati dia dapat melihat nikmat Allah walau sikit, walau sedikit, dia tetap bersyukur di atas nikmat itu. Apa nikmat yang kita nak kufur? Nikmat sihat. Ingat rezeki itu duit saja. Ni sihat, ni rezeki. Boleh berjalan dengan 2 kaki, itu nikmat. Ada orang yang Allah uji kehilangan kaki. Allah uji dia. Ada aksiden ke, kencing manis ke apa, Allah uji. Semoga mereka bersabar dengan ujian Allah. Ni bukan benda kecil, ni benda besar. Nikmat disyukuri. Kita tak hendak duduk di dalam golongan yang gelap. Kata ulama, bila Allah mendatangkan malam, bila datang malam, itulah simbolik kepada satu golongan manusia yang gelap hatinya. Tak ada hidayah, tak ada petunjuk. Hidup ni kosong, hidup ni tak ada apa. Gelap seronok, semayang tidak, masjid tak mau pergi, kuliah tak mau dengar. Apa pun dia tak tahu, rumah tangga hancur, bini hancur, anak semua lintang pukang. Dia tahu hidup seronok, mati. Astaghfirullahalazim. Jangan jadi golongan ini, muslimin dan muslimat. Golongan yang hatinya gelap, laksana malam yang gelap gulita. Sebab tu bila datang malam, kata ulama, ambil i'tibar. Kita on lampu, kita nak cahaya. Bila datang malam, ambil i'tibar. Di sanalah ada satu golongan manusia yang terkeluar dari hidayah dan petunjuk Allah. Hidup mereka gelap, laksana malam yang gelap gulita. Dia punya gelap tu sampai Allah buat tamsir, idza akhraja yadahu
lam yakad yaraha. Dia punya gelap tu Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nur, idza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Apabila dia mengeluarkan tangannya, dia tak nampak tangan dia. Warna kulit tu dia tak nampak. Punya gelap. Itu Allah sebut dalam surah An-Nur. Tak silap saya ayat 40. Iza akhraja yadahu. Dia keluarkan tangan dia, dia tak nampak. Kulit tangan dia tak nampak. Punya dia berada dalam satu suasana yang gelap. Ni kita nak kena elak. Baik itu sinarkan hati kita, terang benderangkan hati kita dengan kita berpaut kepada Islam. Cuci hati, bersihkan hati, sinari hati dengan Al-Quran. Pagi-pagi bangun, tu yang kita selalu pesan. Kalau dapat, baca Quran sebelum masuk subuh. Kerana masyhuda, disaksikan oleh malaikat. Dan subuhlah kami di Kedah subuh pukul 6. Okey, katalah 5.30 kita baca Quran. 5.45 kita baca Quran. Sebelum subuh baca Quran. Malaikat datang menyaksikan bacaan kita. Allahu Akbar. Hidup macam tu. Mulakan hari kita dengan Quran. Jangan hidup bangkit mula dengan WhatsApp. Ada kerja duk kira baca WhatsApp aja tak habis-habis. Bangkit tidur WhatsApp group, bangun tidur WhatsApp group, nak tidur WhatsApp group. Bangun tidur Quran, nak tidur Quran. Fatihah, 3 qul, ayat kursi, selawat atas Nabi. Baru tidur. Amin ya Rabbal Alamin. Lindungi kami semua dari kekufuran, kata Nur Hayati. Amin ya Rabbal Alamin. Allah selamatkan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Mulakan hari dengan Al-Quran. Mulakan hari dengan zikrullah. Lepas solat, kau sibuk tara mana pun zikir sekejap. Jangan belah begitu aja. Hari itu mulakan dengan begitu. Terang hati dengan sedekah, dengan buat baik, dengan mahmudah. InsyaAllah tuan-tuan, insyaAllah muslimin muslimat, hidup kita akan terurus. Walaupun kita tidak akan mencapai darjat seperti para sahabat, kita tak akan sampai darjat para waliullah, tak ada. Mengaku ajalah kita. Tetapi paling tidak, hidup ini jangan pisah dengan Quran, zikrullah, sedekah, buat baik. InsyaAllah kita duduk dalam cahaya yang terang benderang. Hati kita ada mata, dia boleh tengok, oh ini kebaikan, aku kena buat. Oh ini kejahatan, aku kena tolak. Dan minta berlindung daripada hati yang gelap. Takut tuan-tuan, hati yang gelap, muka gelap, tak ada nur, tak ada cahaya. Hati tidak tertarik dengan kebaikan. Buat dosa tak rasa apa, tu tanda hati dah mati. Bila buat dosa tidak rasa apa-apa, tanda hati hidup. Antaranya kata Imam Ghazali, bila buat dosa dia rasa bersalah walau dosa tu kecil. Para sufi ajar kita jangan fikir dosa itu kecil atau besar, tetapi fikirlah kepada siapa kamu buat dosa, tu dia. Don't bother kecil atau besar, jangan dok kira dosa tu kecil, kata para sufi waliullah. Tapi kamu kena kira kamu berdosa dengan siapa. Kamu buat dosa dengan siapa? Dengan Allah yang telah menciptakan kamu, memberi kamu nikmat tanpa henti. So, kalau kita dah terbuat, cepat kita paut Allah. Kita istighfar, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Wakhtilafil laili wan nahar. Saya masih membicarakan 164 Al-Baqarah dalam membahaskan ayat 13 surah Hamim Al-Mu'min. Dan pagi ini kita sambung yang kedua daripada 164 Al-Baqarah dalam keadaan kita nak kenal Allah.
Iaitulah waqtilafil laili wan nahar. Silih berganti siang dan malam. Dan saya sebut tadi 4 perkara besar bila saya membahaskan malam dan siang ini. Pertama, saya baca tadi Al-Furqan ayat 62. Liman arada ayyadzakkara aw arada syukura. Siang dan malam menjadi tazkirah, peringatan, dan juga menjadikan manusia yang mahu bersyukur atas nikmat siang dan malam. Satu. Yang kedua, saya sebut tadi keagungan Allah, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Gagah. Perbezaan, kita ekuator 0 darjah khatulistiwa, tapi kita rasa lain bila kita berada di North Hemisphere, di Eropah, dan bila kita berada di South Hemisphere, di Australia dan di New Zealand, di Oceania, kita merasakan bagaimana siang menjadi panjang apabila musim panas dan siang menjadi pendek apabila musim sejuk. Menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Matahari yang satu, bumi yang satu berputar. Ya Allah, ya Tuhan, itulah keagungan Allah yang dapat kita rasakan. 2. Yang ketiga, saya bacakan tadi 71, 72 Suratul Qasas. Allah Ta'ala sebut, siapakah yang akan mendatangkan cahaya untukmu sekiranya in ja'alallahu alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah. Sekiranya aku Allah menjadikan malam itu sampai kiamat. Allah, malam tu sampai kiamat, tak ada siang. Allah tanya, man ilahun ghairullah. Siapakah Tuhan kalau tak Allah yang akan mendatangkan cahaya? Juga saya baca 72 Al-Qasas. Kalaulah in ja'alallahu alaikumun nahar sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bil laili taskunu fih. Siapakah dia yang akan mendatangkan malam untuk kamu berehat sekiranya aku mengadakan siang sampai kiamat? Siang tak ada malam. Siapa yang datangkan malam? Allah kata, aku. Untuk kita berehat. Dan yang terakhir, simbolik kepada siang dan malam ialah zulumat, kegelapan, dan an-nur, cahaya. Bila datang siang, ingat di sana ada golongan manusia yang berada dalam hidayah dan petunjuk Allah. Hati mereka bersinar seperti sinar cahaya matahari. Mereka cepat bertindak kepada kebaikan. Mereka cepat istighfar, minta ampun, bertaubat, mengalirkan air mata atas dosa dan salah mereka. Dan apabila datang malam, di sanalah satu golongan pula yang duduk dalam kegelapan, hati yang gelap, jiwa yang gelap, buat dosa ketawa, buat dosa tak rasa apa. Akhirnya Israel datang, malaikat maut datang, merentak mereka, Allah humban mereka dalam azab sengsara. Wal'iyadza billahi min zalik. InsyaAllah jumpa minggu hadapan. Bahagian ketiga ayat 164. InsyaAllah. Ya betul tu Acik. Putus bekalan elektrik pun kita dah kelang kabut cari lilin. Sekarang ada handphone dah, okey lah tu. Nak sebutnya, mata perlukan cahaya, hidup perlukan cahaya.